Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Kita masih berada dalam tema 4 iaitu tema perpaduan unit 12 kerjasama asas kesejahteraan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Di SKP-nya ialah 1.1.2 dalam kurungan 2 iaitu memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bersatu memberikan sokongan. Tajuk tersebut terdapat pada halaman 75 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Kedua, kamu juga dikategorikan berjaya jika kamu boleh atau dapat menulis respon yang betul berdasarkan ayat silaan dan ayat larangan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat silaan? Ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti mari, sila dan juga jemput. Ayat silaan digunakan dengan tujuan untuk mempersilakan ataupun menjemput. Penggunaan kata silaan ini biasanya terdapat pada permulaan ayat silaan. Contohnya, mari masuk, sila minum, jemput makan. Jika kamu dapat perhatikan dalam ketiga-tiga ayat ini, penggunaan kata silaan iaitu perkataan yang ditulis dengan huruf condong ini terletak pada bahagian awal pangkal ataupun permulaan dari setiap ayat tersebut. Kata-kata yang berhuruf condong ini merupakan kata silaan. Seterusnya, kebiasaannya dalam ayat silaan selepas penggunaan kata silaan akan diikuti dengan kata kerja. Contoh, mari masuk. Contoh kedua, sila minum. Contoh ketiga, jemput makan. Huruf yang diwarnakan dengan warna biru dalam ketiga-tiga ayat ini merupakan kata kerja. Pada kebiasaannya, kata kerja ini akan ditulis selepas kata silaan di dalam ayat silaan. Baik, ayat silaan boleh dilembutkan dengan penggunaan partikel lah. Contohnya, marilah masuk. Seterusnya, silalah minum. Dan jemputlah makan. Penggunaan partikel lah biasanya terletak bersebelahan dengan kata silaan. Penggunaan partikel lah ini menunjukkan terdapatnya unsur emosi atau nada kelembutan sehingga menjadikan ayat silaan ini lebih bernada lembut.
Ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti usah dan jangan. Ayat larangan digunakan dengan tujuan untuk menegah atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Penggunaan kata larangan ini biasanya terdapat pada permulaan ayat larangan. Contohnya, jangan keluar, usah bising. Penggunaan kata larangan jangan dan juga usah ditulis pada pangkal ayat larangan. Kebiasaannya dalam ayat larangan selepas penggunaan kata larangan akan diikuti dengan kata kerja. Contoh, jangan keluar, usah bising. Keluar dan bising merupakan kata kerja dan kedudukannya adalah selepas kata larangan. Ayat larangan boleh dilembutkan dengan penambahan kata harap pada pangkal ayat larangan. Contoh, harap jangan keluar, harap usah bising. Penggunaan kata harap pada pangkal ayat larangan telah menjadikan ayat larangan tersebut bernada lembut. Sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu pada halaman 75. Dalam halaman 75, kita akan meneliti penggunaan ayat silaan dan juga ayat larangan serta respon yang diberikan terhadap kedua-dua ayat tersebut. Dalam petikan bersatu memberikan sokongan, terdapat banyak penggunaan ayat silaan, ayat larangan serta respon yang diberikan terhadap ayat tersebut. Respon dan ayat-ayat tersebut ditandai dengan warna-warna yang berlainan. Untuk pengetahuan kamu, ayat silaan dalam petikan tersebut telah ditulis dengan warna hijau, manakala ayat larangan pula ditulis dengan warna merah, sementara respon bagi kedua-dua ayat tersebut telah ditulis dengan warna biru. Kita akan membaca petikan ini secara berasingan. Petikan ini boleh dikategorikan atau dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama merujuk kepada perbualan di antara Encik Faisal dan juga Encik Azhar, manakala pada bahagian kedua merujuk kepada perbualan seorang guru dan murid-muridnya. Mari kita baca petikan yang terdapat pada halaman 75 ini bersama-sama dengan cikgu. Bersatu memberikan sokongan. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Baik, kita masih berkisar tentang Taman Aman di mana terdapat seorang tokoh usahawan yang bekerjasama dengan penduduk Taman Aman untuk menyumbang hadiah kepada pelajar-pelajar atau murid-murid cemerlang di Taman Aman. Tokoh tersebut ialah Encik Azhar dan penduduk Taman Aman diwakili oleh
Encik Faisal iaitu ayah Saiful. Mari kita ikuti perbualan di antara Encik Azhar dan Encik Faisal ini. Baik, dialog Encik Faisal. Jemput duduk Encik Azhar. Semua tetamu telah sampai. Encik Faisal, ayah Saiful telah menggunakan kata silaan jemput. Sebagaimana yang telah cikgu nyatakan tadi dalam perbincangan di awal tadi, perkataan jemput ini merupakan kata silaan secara tidak langsung. Ayat yang diucapkan oleh Encik Faisal atau ayah Saiful ini merupakan ayat silaan. Jadi ayat silaan itu ditujukan kepada tetamu atau tokoh usahawan iaitu Encik Azhar. Mari kita tengok apa respon Encik Azhar terhadap ayat silaan yang diucapkan oleh Encik Faisal tadi. Terima kasih Encik Faisal. Ya, bila orang jemput kita, kita ucapkan terima kasih. Baik. Kemudian dialog Encik Faisal. Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Ini dialog Encik Faisal. Kemudian apa pula dialog Encik Azhar? Usah risau Encik Faisal. Kami sentiasa bersedia untuk membantu. Terdapat penggunaan kata larangan usah digunakan oleh Encik Azhar. Usah merupakan kata larangan dan ayat ini adalah ayat larangan. Ayat larangan ini ditujukan kepada Encik Faisal. Bagaimana Encik Faisal menjawab ayat larangan ini? Iaitu ayat larangan yang berbunyi usah risau ini. Jadi jawapan dari Encik Faisal, terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Sebab apa Encik Azhar ini sentiasa bersedia untuk membantu. Jadi Encik Faisal mengucapkan terima kasih. Itu respon yang diberikan oleh Encik Faisal. Baik, ini merupakan bahagian yang pertama kita dah selesaikan. Sekarang kita nak lihat bahagian yang kedua, dialog yang berlaku di antara guru, seorang guru perempuan dan anak-anak muridnya. Mari kita baca dialog ini dulu. Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Baik. Dialog yang diucapkan oleh guru perempuan ini pada permulaannya merupakan ayat silaan kerana terdapat penggunaan kata silaan sila dalam ayat ni. Kemudian ayat yang kedua merupakan ayat larangan kerana terdapat penggunaan kata larangan jangan dalam ayat tersebut. Jadi mari kita tengok respon yang diberikan oleh anak muridnya. Maaf cikgu, label nama, tempat kosong. Label nama, tempat kosong. Tempat ni kita kena isi. Tapi sebelum kita isi tempat kosong ni, kita kena tengok juga
apakah jawapannya? Ya, okey, jawapan dari cikgu ni mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Okey, itu setakat di situ ya, setakat di situ kita kena jawab, kita kena berikan respon yang sesuai berpandukan kepada ayat larangan tadi. Tapi kita tak boleh terus jawab sebab kita tak tahu keadaannya. Rupa-rupanya label nama murid ini telah tertanggal. Jadi mungkin ayatnya boleh berbunyi, maaf cikgu, label nama saya tiada. Ya, tidak ada ataupun tidak ditulis. Banyak kemungkinan yang boleh kamu tulis untuk melengkapkan tempat kosong ini. Bersesuaianlah. Kena bersesuaian dengan situasi ayat yang diberikan. Baik, sambungannya, kamu Muhammad Hanif sila duduk di sini. Baik, sila ni merupakan ayat silaan. Bila orang jemput kita, sila duduk di sini, kita nak jawab apa? Apakah yang dijawab oleh Hanif? Ini merupakan cadangan sahaja dari cikgu. Baiklah cikgu. Kemudian seterusnya murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Usah berbual ini juga merupakan ayat larangan. Baik, kita dah habis baca petikan ini. Mari kita tengok tugasan kamu. Baik, tugasan kamu terdapat pada halaman 85 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Kamu dikehendaki melengkapkan respon dengan betul. Dalam aktiviti 1, kamu mestilah melengkapkan respon dengan betulnya. Dan respon yang kamu perlu lengkapkan mestilah bersesuaian dengan dialog yang diberi. Baik, kita baca sikit rondaan malam. Penduduk Taman Sentosa akan mengadakan rondaan malam untuk mengawal keselamatan rumah mereka. Semua kaum di Taman Sentosa akan terlibat. Encik Taufik telah menerima jadual tugasan rondaan malam. Baik, Encik Taufik ni ayah Imran ya. Imran, pada malam ini ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Rawi akan membuat rondaan. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Baik, Encik Taufik ni dia berbual dengan anaknya Imran, menyuruh anaknya berpesan kepada ibunya supaya mengunci pintu. Jadi, awak rasa apakah jawapan yang diberikan oleh Imran? Ya. Okey, Imran jawab, ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Baik, sudah tentulah Imran akan jawab, baiklah ayah, ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Baik, ini merupakan cadangan dari cikgu untuk dialog yang seterusnya. Dialog ayahnya lagi di sini dan juga dialog Imran ini kamu lengkapkan sendiri ya. Dan setiap dialog yang dilengkapkan haruslah bersesuaian dengan dialog yang bersebelahannya ataupun mesti merespon kepada dialog sebelum atau selepasnya.
Baik, itu tadi untuk tugasan kamu yang pertama. Tugasan kamu yang kedua ialah pada halaman 86 kamu dikehendaki menuliskan respon berdasarkan ayat silaan dan ayat larangan. Yang ini sama juga seperti tadi ya, cumanya yang ni dia beri gambar bersiri dan dialog. Dialog atau perbualan ini berlaku di antara Puan Herlina, Puan Siti dan Puan Lalita yang menyiapkan makanan Sarawak untuk Pesta Budaya Sarawak. Mari kita baca dialog yang pertama. Dialog Puan Herlina ya. Puan Herlina ni orang Sarawak. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Baik. Mula-mula sekali kamu sudah diberi kata silaan iaitu ayat silaan dalam dialog Puan Herlina. Ya, dialog Puan Herlina ini menyuruh Puan Lalita supaya memasukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Jadi apakah yang perlu dijawab oleh Puan Lalita? Baik, dialog Puan Lalita ini merupakan dialog cadangan dari cikgu saja ya. Baiklah Puan Herlina, saya akan memasukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Maksudnya Puan Herlina ini menjawab baiklah Puan Herlina. Kemudian Puan Lalita ini telah mengambil perkataan dari perkataan memasukkan ini sehingga habis. Ya, tambahannya hanya pada bahagian hadapan dialog sahaja. Jadi ini merupakan cadangan jawapan dari cikgu. Seterusnya yang lain-lain kamu boleh lengkapkan dan kamu tak semestinya menggunakan cadangan jawapan cikgu ini ya. Kamu boleh tulislah apa-apa jawapan yang kamu rasakan bersesuaian dengan ayat silaan itu ya, ayat silaan Puan Herlina itu. Kamu bolehlah tulis apa-apa jawapan yang fleksibel. Kamu lengkapkan ya ruangan-ruangan kosong ini dengan dialog ataupun respon-respon yang bersesuaian dengan ayat-ayat yang diberi. Kemudian macam biasa sudah siap ya, kamu hantarlah ke Padlet atau GC cikgu ya. GC kelas kamu masing-masing. Baik, ini tugasan tu cikgu detailkan di sini. Tugasan kamu aktiviti 1A pada muka surat 85, manakala aktiviti 1B terdapat pada halaman 86. Baik, cikgu rasa setakat ini dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.